Baiklah, kembali kita ni dalam segmen pembangunan masyarakat di mana hari ini kita akan menyentuh mengenai dengan Hari Keluarga Kebangsaan bagi tahun 2021 dan alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput seorang tetamu undangan kita dan bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Siti Alifah binti Osman, iaitu penolong pegawai pembangunan masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Jadi kita ni akan membicarakan mengenai Hari Keluarga Kebangsaan bagi tahun 2021. Yes. Dan kita percaya saja setiap tahun disambut Hari Keluarga Kebangsaan ini. Tahun ini apa kelainannya? Mungkin dapat dikongsikan tajuknya, bukan tajuknya, temanya dan sebagainya. Okay. Silakan Puan. Tema seperti tahun-tahun yang lalu lah. Tema sambutan Hari Keluarga Kebangsaan pada tahun ini ialah Keluargaku Harapanku. Ya. Jadi itutah tajuk sebenar yang saya ingin cakapkan pada hari ini. Yang mana Keluargaku Harapanku itu ia ada mesejnya. Okay? Ada mesejnya. Keluarga ni as we know adalah unit terkecil dalam masyarakat yang mana dalam satu keluarga tu ada ibu bapa, ada datuk, nenek dan juga adik-beradik yang mana kita ni tu hidup secara dependent to each other, ketergantungan atau jadi setiap ahli keluarga ni memainkan peranannya masing-masing untuk membina keluarga yang stabil dari segi fizikal dan juga rohani. Oleh kerana dependent kita ni arah adik-beradik ibu bapa kita ni nenek dan datuk jadikan keluarga tu bagi kita ni is safety net kita ni. Betul. Ada keluarga we know kita ni safe kan, we have apa tu namanya rasa tadi tu rasa safe lah and then dari segi kasih sayang, perhatian and then juga ekonomi. Jadi di sini sekiranya tadi ada rasa safety net itu mana-mana keluarga yang ditimpa masalah tu kita ni terasa selamat. Okay? Jadi ikatan yang kuat, bonding keluarga ni dipercayai dan juga dapat dibuktikan sebenarnya dapat menjamin kehidupan kita ni dalam seharian. Yang mana apa tu namanya sekiranya ada masalah kita ni sama-sama mencari jalan yang terbaik. Justru tema Keluargaku Harapanku tu which slogan sambutan Hari Keluarga semenjak 2012 ia mula disambut, mula diadakan. Tema ni sinonim, senangnya kita di Keluargaku Harapanku. It's in our di mulut-mulut, senang difahami jua. Jadi orang ramai pun alhamdulillah telah menerima baik dan memahami pengertiannya. Senang, Keluargaku Harapanku. My family, my hope. So jadi diharapkan Keluargaku Harapanku itu dapat membisikkan semangat sebenarnya kekeluargaan di antara masyarakat. Ya Puan, seperti yang Puan katakan tadi, ini bukan melencong, masih lagi yang sama ni. Masih lagi kita ni mendiskusikan mengenai tentang Keluargaku Harapanku dan seperti Puan katakan tadi menjadi sebagai salah satu safety net. Dan betul. Juga apabila kita ni memantapkan perhubungan kita ni bersama dengan ibu bapa, bersama dengan anak-anak ataupun bersama dengan keluarga ni kan, semakin nyata orang semakin nyaman rasa kita ni bersama dengan keluarga. Betul. Jadi soalannya ni bukan soalan lah, adanya satu bukannya terjadi dengan secara otomatik sahaja tentang ini. Mesti ada usaha daripada mana-mana pihak. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahawa keluarga ni harapan, keluargaku harapanku. Tetapi mungkin daripada pihak Puan sendiri banyak mendengar kes-kes mengenai keluarga yang indah menjadi harapan orang itu. Kadang-kadang keluarganya itu menyakitkan dirinya. Kadang-kadang ia mau berjauhan daripada keluarganya. Kenapa ini terjadi dan macam mana untuk kita ni menukar keluarga yang bukan harapan ini menjadi keluarga harapan? Di sana maksudnya kita ni itu support. Sebenarnya perkataan yang penting dalam satu keluarga itu we support each other. Walau macam mana pun kita indah dapat berharap arah keluarga kita ni yang indah dapat as Fakrul cakap tadi diharap tapi kita ni indah boleh juga membelakangi sebenarnya. Kita ni mesti support. Walau macam mana pun dalam keadaan keluarga kita ni itu walau macam mana orang apa tu namanya negatif lah kita ni di pandangan orang negatif, tapi kita ni sebagai keluarga kita ni indah juga boleh totally membuang, totally indah berharap. Tetap juga keluarga. Disebut pun di mana-mana abangmu tu
bapamu tu, anakmu tu, adikmu tu. So dengan cara kita ni tu orang stigma masyarakat pulang tu Betul. kan, Kerana kadang-kadang stigma ni yang membuatkan kita ni malu atau macam ada tapi terjadi hal-hal walau ni. macam mana pun tetap jua keluarga. Betul. Kan kalau kita ni bukan kita ni siapa lagi? Betul. Kan bukan kita ni siapa lagi, kan support keluarga. Jadi insya-Allah ni orang dengan berkat doa mungkin doa ni senjata kah. Jadi dengan berkat doa kepada ahli keluarga yang terpesong tadi insya-Allah bolehkan merubah hatinya ataupun merubah. Kita ni dah boleh putus asa. Okey, kita ni mesti support, kita ni dah boleh putus asa. Walau macam mana keadaan sekalipun. Usaha itu yang penting ya. Jadi Puan, berbalik kepada tajuk kita pada pagi ini, seperti kita maklum ialah Hari Keluarga Kebangsaan jatuh pada Ahad pada hari Ahad pertama bulan Mei. Jadi apakah fokus sambutan Hari Keluarga Kebangsaan pada tahun 2021 ini? Okey, fokus sambutan pada tahun ini kami telah menggariskan ialah bersama memeduli keluarga. Hashtag bersama memeduli keluarga. Jadi as we know, kita ni pun ada masa ni kita ni sedang menghadapi pandemik COVID-19. Jadi di sana nampak tu peranan setiap ahli keluarga tu, if you realise that masa kita ni menghadapi mula-mula yang awal-awal, peranan ahli keluarga tu sebenarnya amat penting. Betul. Keluarga juga melindungi keluarga. Sekali meaningnya kita ni sama-sama keluarga melindungi keluarga dan juga dengan sendirinya membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. As we know, kesan COVID-19 mungkin Brunei indah berapa terasa, but eventually kita ni pun masa ni melalui amalan norma baharu. Jadi norma baharu itu sebenarnya telah mengubah kehidupan kita di seharian macam masuk ke premis scan QR code. It's actually a new norm untuk kita ni. Jadi tanggungjawab dan cabaran keluarga juga makin bertambah sebenarnya. If kita lihat mula-mula mungkin masa ni perubahannya kita ni indah terasa, tapi masa mula-mula kita ni Brunei hit the COVID-19 masa tadi mula-mula ada kes positif, sekolah tutup. Pusat work from home. Sekolah dia dari rumah tutup. dia. Jadi nampak di sana kita ni tu mengharapkan keluarga. Jadi masa tu kita ni kerja, anak-anak di rumah. Siapa menjaga? Keluarga. Ada ya. Betul kan? Betul. Jadi di sana tak nampak kekukuhan keluarga itu. Di sana tani dapat melihat masa memerlukan yes. Jadi di sana orang COVID-19 itu macam bagi kita ni open eye lah. Exactly. Jadi dengan harapan jadi penekanan fokus ni sebenarnya bersama memeduli keluarga tu mengambil kira aspek kemaslahatan, kesejahteraan dan juga keselamatan dalam sesebuah keluarga tu, yang mana di samping dapat meningkatkan kesedaran serta komitmen masyarakat dalam semua pihak untuk sama-sama mengukuhkan lagi institusi keluargaan. Jadi kita percaya saja Hari Keluarga Kebangsaan jatuhnya pada hari Ahad pertama dari bagi bulan Mei. Dan kalau di negara Brunei Darussalam pada tahun ini 2 Mei. 2 Mei yang lepas. Satu yang ingin kita kongsikan mengenai konsep sambutan Hari Keluarga Kebangsaan pada tahun ini. Okey, I explain tadi, as we know, Brunei pun tidak terkecuali with pandemic COVID-19 and sedikit sebanyak ada impak arah institusi keluarga di Brunei Darussalam. Alhamdulillah masa ni negara kita ni indah ada penularan wabak COVID-19 in the community. Ada kes tempatan, for now yang ada hanyalah kes import. Ini menunjukkan sebenarnya kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berusaha dengan sedaya upaya dalam pengawalan pandemik COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Jadi kita ni sebagai rakyat ataupun yang tinggal di Brunei perlulah mematuhi SOP yang telah digariskan. Jadi diharapkan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan ini yang mana Hari Keluarga Kebangsaan akan diadakan dengan skala yang kecil sahaja. Dan mengambil kira juga Hari Keluarga Kebangsaan pun ngambil jatuh pada bulan Ramadan. Jadi mungkin acara tu di postpone, akan diganjakkan. Tapi walau macam mana pun indah
terhad kepada 2 Mei itu Tapi saja. kalau dipikirkan Limpas pulang sudah. Limpas pulang sudah. Tapi kalau dipikirkan kan walaupun memang ada hari memperingati. Betul. Memang ada hari memperingati dan Betul. kita diberikan di sampai pagi. Tetapi dalam bulan Ramadan ini sememangnya hari-hari kita ni ada hari keluarga. Betul. Dengan sembahyang tarawih bersama, dengan sungkai bersama, Tadarus. penyediaan makanan bersama, tadarus bersama, dan apabila kita melihat pun kalau seperti yang Puan katakan tadi kan, daripada skala kecil institusi unit keluarga tu sehingga ke skala besar, ke peringkat negara. Betul. Dan pada tahun ini nampak negara Brunei Darussalam nyata orang sudah pun rahmat indah terlampau teruk kalau dibandingkan negara yang lain, kerana ketua keluarga kita ni amatlah nyata orang prihatin dan juga kita ni memikul tanggungjawab ni, menjadikan satu obligasi bersama untuk menjadi menjalani menjadi seorang ahli dalam unit keluarga yang sememangnya harapan negara. Apa yang patut kita ni buat kepada diri, yang kita ni harus ada, kita ni harus siap siagakan, maupun lelaki maupun wanita, untuk menjadi salah satu unit keluarga yang madani kata orang, yang harapan ani, dan adakah ani akan memberi impak yang positif kepada pembangunan negara? Macam mana caranya tu? Soalan seterusnya sebenarnya Soalan seterusnya sebenarnya tu. Okey. Ada ungkapan yang mengatakannya keluarga adalah tiang masyarakat, sekaligus tiang negara, dan juga bahkannya tiang agama. Jadi negara, macam tiang ni. Masyarakat, negara besar sebenarnya keluarga ni peranannya. Jadi ia je masyarakatnya, ia je negara, ia je agama. Seperti yang Fakrul tadi cakap, apa peranan kita ni sebagai keluarga di dalam masyarakat? Macam tadi, contohnya macam penularan pandemik COVID-19. Kalau kita ni indah bersatu padu, satu keluarga dalam masyarakat, if kita ni indah mematuhi SOP, contohnya, what will happen? Kadang-kadang pun ada yang mikirkan ni tanah, ada yang mikirkan katanya mungkin sekadar ke dia aku ngaya seorang katanya yang dia juga membagi impaknya. Kalau misal kata orang kan membuang sampah misalnya, ke dia macam dia membuang sampah bukan di tempatnya, nya ke dia aku jangan nyininya. Artinya seorang saja ia tidak akan memberi impak ataupun kesan kepada sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi mungkin itu dapat dikomen sedikit. Tapi kita ni indah realize satu orang pasal seorang boleh apa tu orang ada yang nilai sensitif rosak sebelanga. Tadi indah realize tu seorang saja membuat tapi yang lain benar juga. Jadi di sana tanya tu contoh role model apa tu namanya sebagai rakyat yang apa tu namanya mematuhi undang-undang, SOP masa ni banyak SOP. Jadi kita ni pun indah jo boleh terlalu apa tu namanya syok sendiri, mementingkan diri sendiri. Jadi macam mana kita ni kan apa tu namanya menghormati masyarakat, menghormati negara, apatah lagi agama. Jadi di sana jangan selfish. Betul kan? Jadi sama-sama. Jangan hanya pasal seorang, yang lain pun ikut terbabit. Ya. Jadi itu tadi mengenai dengan institusi keluarga. Jadi mungkin boleh Puan ulaskan sedikit ya mengenai dengan peranan kita selaku peranan keluarga dalam masyarakat ini. Okey. Macam yang saya katakan tadi keluarga itu memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan dan membentuk masyarakat yang cemerlang, bahagia, serta dapat mampu memberikan sumbangan sebenarnya terhadap negara, masyarakat itu termasuk negara lah tu. Jadi di sana kalau sekiranya sebuah keluarga tu berpecah belah, mempunyai impak tu sebenarnya. Kita ni realize akan impak akan dalam masyarakat dan juga generasi berikutnya, terutama sekali dalam dari segi ekonomi, apa tu namanya kebahagiaan rumah tangga. Jadi di sana adalah diharap setiap ahli keluarga tu memainkan peranannya, tanggungjawab masing-masing. Orang jangan kau aku. There's no such thing dalam satu keluarga tu kau aku. Because we dependent on each other. Kalau kita ni kau aku, macam mana kita ni kan support each other. Jadi di sana kalau boleh sebagai macam mana sibuk kita ni pun luangkan masa bersama keluarga. Walaupun tadi Indah realize meluangkan masa tu apa jangannya berjalan sekejap. But in a way tadi bercakap sama suami, bercakap sama isteri, cakap sama anak-anak. Itu sebenarnya quality time. Walaupun kena dalam kereta kan beli barang penyungkaian dalam kereta kan tu. Mana tahu jam buat tu boleh cerita. Jadi satu juga
saling menghargai, menghormati, dan seterusnya kalau sekiranya ada masalah, elakkan masalah itu jadi lebih besar. Biar yang orang ditangani masa belum lagi menjadi masalah yang konflik yang lebih besar. Jadi di sana memberikan perhatian, kasih sayang keluarga itu pun juga penting dalam membina keluarga yang bahagia. Itu tadi antara maklumat yang dikongsikan dan mungkin ada lagi yang ingin ditambah nih Puan. Mungkin ada nasihat ataupun saranan seterusnya. Puan. Okey, nasihat. Yang terakhir tau. Mungkin boleh juga. Rasanya peringatan moris ni. Okey. Yang tadi ada saya kongsikan hashtag bersama memeduli keluarga. Hashtag bersama memeduli keluarga. Macam tadi vaksin kan bersama. Okey. Melindungi. Yes, betul. Ini bersama melindungi keluarga. Berikanlah yang dapat saya nasihatkan, saya boleh kongsikan dan saya juga rumuskan daripada topik pada pagi ini. Kita ni perlu memberikan sokongan kepada ahli keluarga kita ni, berkongsi tanggungjawab, shared responsibility. Contoh paling orang selalu kita ni hadapi, especially kalau kes-kes yang di Jabatan Pengguna Masyarakat, menjaga ahli keluarga yang sakit. We have to share each other, adik-beradik ataupun mungkin ahli keluarga yang lain. And keduanya meluangkan masa. Walau macam mana sesibuk kita ni pun, luangkan masa bersama keluarga. Work-life balance is important. Work-life balance is important. Jadi kita ni mesti seimbang, kerja kalau jua. Kalau macam mana untuk kita ni menyadarkan kadang-kadang work life balance ni, kadang-kadang ada yang terlampau suka bekerja sampai lupakan yang satu aspek, tetapi ada yang sukakan satu aspek sampai nak mau bekerja. Macam mana tu? What is this work life balance ni? Ya macam mana? Tadi tahu kerja tu tanggungjawab kita ni, membagi orang amanah dan juga ekonomi dari tadi keluarga kita ni. Tapi at the same time, kalau tidak ada keluarga kita ni, macam mana kita ni kan orang bekerja tu bah. So jadinya tadi bekerja bukannya bekerja saja, we have niat. Niat kita ni bekerja adalah untuk ahli keluarga kita ni. Mana ada tadi kerja saja. Dan untuk diri sendiri itu salah satunya. Tapi there's no macam kan kerja. Niat kita ni kan kerja, okey, aku kan tolong ibu bapa. Aku kan menyekolahkan anakku di sekolah ni, contohnya. Jadi, niat kita ni kerja. Jadi, kalau sudah kita ni tetapkan niat kita ni kerja tu untuk ahli keluarga, kita ni mesti set time mengatakan, mesti tadi ingat sentiasa, aku bekerja untuk keluargaku. Kalau aku bekerja sentiasa, siapa memeduli keluargaku? Jadi di sana kita ni mesti ada target. Macam target contoh, kalau sudah sampai ke rumah jangan tak lagi buat kerja. Boleh barangkali buat kerja tapi at the same time kalau anak-anak memerlukan kita perhatian kita ni, stop dulu kerja, peduli dulu anak-anak. Tadi dia dapat dielakkan dengan keadaan kita ni di mana-mana, di negara lain pun sama juga. Kerajaan tu is very important. But family pun important. Who are we kalau ada keluarga? Kerja boleh dicari. Ya, betul. Keluarga perlu apa? Ada yang masa minggu lepas mungkin. Betul. Keluarga perlu ditambahkan. Something sepatu lah. Yes. Tajuknya I remember kerja utama keluarga, something. Keluarga utama, kerja itu penting. Yes. Apa? Saya pun macam keluarga itu utama, tapi kerja itu penting. Keluarga itu utama, tetapi kerja itu penting. Betul. Jadi dilihat di mana prioritinya dan sebagainya. Jadi kita harapkan semoga message yang disampaikan melalui program Keluargaku Harapanku Hari Keluarga ini, sambutan Hari Keluarga Kebangsaan pada 2 hari bulan sebenarnya. 2 hari bulan Mei ini 5 hari bulan pulang sudah ni. Dah setakat 2 Mei sebenarnya. Tapi banyak pulang. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Sampai next year pun boleh disambut Hari Keluarga. Ini jadi masalah. Jadi masalah. Dan nanti ada Hari Keluarga masa Hari Raya. InsyaAllah. Boleh sudah jadi Hari Keluarga. Itu lain lagi tu. Itu hari bukan lagi Hari Keluarga. Hari Keluarga tanya bertanya tu. Hari Keluarga makan-makan. Hari Keluarga makan-makan. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita ni, iaitu Yang Mulia Puan Siti Alifah binti Osman, penolong pegawai pembangunan masyarakat, membicarakan tentang penuh informasi tadi mengenai Hari Keluarga Kebangsaan bagi tahun ini, tahun 2021. Alhamdulillah, walaupun tajuknya memang mengenai Hari Keluarga, alhamdulillah kita
Puan telah pun menyampaikan secara santai ya. Alhamdulillah. Puan ribuan terima kasih kepada Puan Siti Alifah. Terima kasih atas kesediaan Puan ya ke Ramai Pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ada apapun kita mengharapkan mudah-mudahan apa yang telah pun dikongsikan memberi manfaat kepada kita. Alhamdulillah. Jadi keluarga itu yang penting. Keluarga utamakan. Keluarga utamakan. Pekerjaan dipentingkan. Bukan. Nantilah setelah berita nanti kita akan mencari apa sebenarnya kata slogan tersebut. InsyaAllah nanti kita akan mengikuti satu pakej program memacu ke arah negara lebih hijau, dan ceramah Ramadan bulan mulia akan kita utamakan mengenai kelebihan Qiyamul Lail bersama dengan narasumber kita ni yang mulia Ustaz Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid. Ya, nanti itu di jam 9.40 kita akan mengikuti ceramah Ramadan bulan mulia. Jadi sebentar saja lagi tepat jam 9 pagi akan ada penutupan sebentar. Bukan air. Penutupan air sebentar lagi akan berlangsung di Kelurahan Kampung Katok, Kampung Tuku dan juga Skim Tanah Kurnia Kampung Katok A. Sediakan payung sebelum hujan, sediakan baldi. Bisen. Sediakan tajau bisen sebelum tutup air. Okey. Baiklah, kembali setelah ini untuk mengikuti siaran berita.